Bang. Siapa nama bang? Nama abang siapa? Muhammad Zaroy bin Ini Abang Roy Abang Roy, seorang yang cakap pemilik kedai bandel. Apa nama kedai bang? kedai Medan Bandel. Medan Bandel. Medan Bandel. Hah? Mi dan Bandel. Mi dan bandel. Mi dan Mi dan bandel Kalau mi campur bakso ayam. Sedap katanya. Okey. Sini. Okey, pandangan Abang Roy pasal tentang bandel apa pandangan Abang Roy pasal bandel. Dan orang kata selalu masyarakat kata alah pakaian bandel ni, pakaian terpakai ni alah pakaian yang tak ada brand dah. Tak ada brand lah, maksudnya tak ada branded kan. Tak macam-macam baju kat butik gitu. Apa pandangan? Pandangan Tak apa, santai je. Macam mana cakap? Kita setiap orang pandangan berbeza. Jadi Abang Roy bagi pandangan. Kita boleh share. Kita boleh share. Dan yang menonton ni nanti jangan lupa subscribe Okay, ni Abang Roy. Okay. Nama saya tak asing lagi, Syamsul Ismail, 32 official channel. Okay. Kita nak tahu dulu, kita dengar satu persatu. Saya tunjukkan soalan pengalaman berapa lama dalam bidang bandel. Dan apa tadi soalan yang tadi dia tengah fikir dulu bagi dijawab dulu. Tak apa. Tak apa. Okey. Tadi apa ulang sekali untuk pandangan orang tentang bandel. Lalu orang memperlekehkan. Orang kata bandel ni tak boleh, orang kata macam mana? Bandel ni tak pakaian, orang kata pakaian yang dah dipakai. Pakaian terbuang, putih. Jadi tak standard lah kalau orang kita ni macam pakai pakaian macam tu. Nak jenis main yang butik-butik kan. Pandangan abang macam ni. Barang butik dengan bandel apa beza? Cuma dia baru je kan. Ya, okey. Ya saya dah main bandel lah. Berapa tahun bang? Hampir 10 tahun ni bos. Hampir 10 tahun bro. Jadi saya nampak perkembangan baju-baju tu dari segi yang kepala, yang badan, yang ekornya tu macam mana keadaan dia. Jadi lepas tu orang Malaysia ni saya banyak bercampur dengan orang yang nak memakai. Betul. Memakai. Lepas tu kira kita setiap orang ni lain-lain selera. Jadi ada nak pakai dari segi kainnya 50, 100, 3 kain. Walaupun benda tu datang untuk mungkin special luar negara punya musim. Tapi kat sini sebabnya kita selesa pakai, kena dengan badan tak gatal tak apa. Okey. Cuma barang tu datang tak, bukannya satu bundle tu penuh dia saja. Tak ada, dia pelbagai tu yang seronok. Orang mempelekaikan tu, kita balik pada asal. Kita ni lahir ke apa, asalnya kita nak pakai satu penutup badan saja. Jadi akan datang, kau akan balik pada asal. Jadi sekarang ni kita masih hidup ni, kita pakailah yang apa yang kita nak. Ya betul. Ikut kemampuan. Contohlah kalau yang kata yang main butik kan. Ni bagi saya kerjaan saya backup budak Abang Roy cakap. Okey, korang mungkin kaya, berduit, berkemampuan lah korang boleh main butik. Okey. Kita orang yang mana bukan kita orang saja, ada lagi macam orang kata orang-orang yang daif orang kata kerjanya gaji tak besar pendapatannya tak terlalu banyak. Jadi bandel ni lah pilihan diorang untuk menutup yang macam Abang Roy cakap tadi, menjadi keperluan baju dan seluar untuk menutup badan daripada ialah dalam Islam kita kata aurat. Jadi tu saya setuju
Jadi kalau satu lagi dalam bandar ada namanya istilah vintage. Okey, apa pandangan Baros tentang vintage? Vintage bagi saya itu satu khazanah. Ya, Satu khazanah yang dia tak akan. Ya, sekarang ni sebab saya dah main benda ni lama. Sekarang dah nampak dia reproduction balik. Tapi tak menepati apa yang benda tu pernah keluar dulu. Yang dulu yang asal, jadi dia tak sama. Hanya orang-orang yang mungkin macam saya yang dah main benda ni, jadi saya berpegang benda ni, ni macam mana rasanya. Oh, ni macam mana rasanya. Jadi macam selera itu kalau pakai yang lama tu macam sedap, selesa. Fabric fabric dia. Itu yang dapat itulah. Dapat satu baju ataupun satu item bundle yang apa? Vintage yang lama, kita dapat rasa pakai selesa. Alright. Walaupun kita jumpa budak baru sekarang, kalau dulu ialah full frame, sekarang mungkin ada separuh, tapi dia tetap keluar tu juga. Macam contohnya baju Nirvana Baby tenggelam. Sekarang itu juga dah banyak yang saya jumpa dia dah keluar dengan dulu masa zaman saya benda tu keluar. Yang saya tahu putih, kain putih 50-50. Tapi sekarang hitam ada, macam-macam ada. Semua tapi ada. Gambarnya tetap sama juga. Gambar tetap baby juga. Gambar tetap baby juga. Itu yang Saya setuju. Tapi kalau itulah terjumpa barang lama macam Tapi bagi saya lah. Bos Roy setuju tak kalau saya cakap baju band color putih adalah baju yang agak susah yang nak dapat? Setuju? Kalau barang tu barang lama putih, ya. Tapi sekarang 2020 ni, aduh, seram nak cakap. Seram. Dengar tu. Seram nak cakap. Pasal tu, hati-hatilah siapa yang membeli sekarang. Bukan kata Abang Roy ni, maksudnya masuk Abang Roy ni tadi. Kalau tahun dulu era macam 80-90-an, baju band putih tu kalau ada tu tak heran, memang benda tu ori lagi. Jadi kalau zaman 2020 ni yang terlampau banyak sangat baju band kalau putih ni yang seller-seller buat, yang jual dulu, berhati-hati, takut dia US Siam. Kalau dia kena US Siam, menangis kat bucu katil pun tak guna, bos. Jadi sama juga pendapat dengan Bos Roslan. Baju putih band paling susah sebenarnya yang nak dapat. Tapi sekarang ni, budak zaman sekarang, dia macam nak menonjolkan yang diorang ni, aku sekarang macam tak tahulah niatnya, kita tak nak tuduh, tapi orang boleh ada I Maiden Camo dengan banyaknya digantung kat belakang. Kau boleh ada grunge, ada orang kata bukan sepasang, bukan satu pasang lah, satu line. Korang ada 2 line, 3 line, design yang sama, condition that stock, tak spring fork, keras kejung. Jadi itu pasal aku banyak jumpa time kita orang belajar. Boleh. Jadi bukan benda ni orang kata kita nak kecam, kita berbincang benda ni. So pasal tu saya buat channel saya ni dengan Abang Roy. Kita nak mengupas sedikit sebanyak dalam tentang istilah vintage dan market vintage. Bila kau tengah ada nama, kau buat market, perlu ke market nak direndahkan ataupun ditinggikan ataupun disederhanakan? Macam mana tu Abang Roy? Ataupun mengikut awak punya modal ke macam mana? Sebab market bukannya kita orang atau orang kata macam seseorang seller tu bukan dia orang lain tentukan harga baju tu. Maksudnya diri dia sendiri yang tentukan. Abang Roy setuju tak? Maksudnya Abang Roy modal berapa, Abang Roy beli, Abang Roy nak jual berapa, tahu market dia berapa. Jadi itu bagi saya jual beli tu antara seller dengan buyer kan. Betul. Jadi Akad dia betul saya tadi ada cakap hati-hati pembeli sekarang. Betul. Kalau beli barang yang melebihi stok stok ke apa stok tu
kalau boleh refer pada orang yang lebih tahu, orang lama. Kalau sekadar duit aku banyak, tak apalah ni kita ada itu terpulang. Jadi cuma sekarang ni jangan benda ni jadi satu beban kepada pembeli dan juga merosakkan dunia bandel. Merosakkan dunia bandel macam ni. Susahlah. Sebab yang kita risaunya benda fake bila bercampur dengan ori ni nanti dah tak tahu beza lah. Yang mana fake, yang mana ori. Aku kesian pada bukan salah pembeli, bukan salah penjual. Dah dua-dua nanti benda tu jadi satu sebab untuk jatuhkan barang, jatuhkan harga. Itulah automatik orang kata baju band 80-an ke 90-an ke berapa puluhan pun yang dulunya makin naik, makin vintage makin naik. Tak mustahil benda tu boleh jadi jatuh dikarenakan adanya baju fake, ini baju kopi. Tak ada ori, tak ada baju kopi. So benda tu kita kena alert, jadilah pengguna yang bijak. Dan orang kata kalau tak tahu tu bertanya pada orang lama macam Abang Roy. Orang lama juga memang tak pernah dapat dekat Facebook ke apa, sebab dia tak ada lain Facebook. Dia jenis main pun dah berpuluh tahun pun dia jenis silent buka kedai macam ni. Selalunya orang yang macam ni lah yang orang tak tahu knowledge dia lebih banyak. Dan dia tahu barang apa yang ori, barang macam ni untuk apa, dan barang ni dari mana, make in mana, kain apa, 3 kain apa, 2 kain apa, dan apa kelebihan kain tu. So macam dia kata 4 musim tadi Abang Rani cakap 4 musim. Kita ambil baju luar negara yang diorang musimnya ada 4, kita musim ada 1. So kita kena bukan kata mendalami, maksudnya korang kena sentiasa belajar hari-hari, menggali, cari orang kata informasi, mencari orang kata orang-orang lama yang main band ke, main baju streetwear, tak kisahlah baju apa sekalipun genre dia, supaya korang ni tak tersesat akidahnya. Maksudnya bukan akidah agama, ilmu vintage-nya tu. Baru-baru ni saya dapat tahu Abang Roy, ada budak dia kata, bang, sekarang ni buku baru ada keluar gitu. Buku apa? Buku vintage. Barang yang dah 10 tahun ke atas dah diiktiraf vintage. Saya jadi, dia betul kau belajar kat mana? Saya cakap belajar kat mana ni? Tak ada bang, ada buku ni. Nanti kau bawa buku tu, ikutkan 15 tahun ke atas barulah dilabelkan vintage. Lepas 15 tahun, kalau 20 tahun ke atas, rare vintage pun. Jadi so benda ni sampai rare vintage dan custom. Barang custom maksudnya kau buat sendirilah, handmade, punya tangan, tapi menggunakan material original. So custom made ni ada player dia juga. Tak semua yang suka lah yang custom. Tapi kalau tengok macam Thailand, beli motor Suzuki atau Yamaha, kenapa diorang tak pakai spare part dia, spare part Suzuki, exhaust dia yang standard, mengikut spesifikasi betul. Pakai exhaust perang, tapi keluaran diorang punya kilang sendiri, diorang buat, diorang custom. Sebab diorang sana tak ada JPJ, perundangan diorang tak ketat dari segi orang kata atas jalan lah, cerita keselamatan, sisi keselamatan dia tak ketat. So dia cakap, kalau ini pandangan saya pula lah barang kalau yang mana anak-anak muda kan, kalau nak main vintage, anda kena perlu carilah, orang kata pergilah, orang kata join expo, event, betul tak? Ya, betul. Kita bukan nak cari duit saja nama itu. Kita kat sana mencari kawan, kat sana mantau dapat awak jumpa, boleh katakan macam Abang Roy ke, awak boleh berguru dengan dia, tanya dia kan. Adalah tak, contoh kan, itu orang-orang lama kan. So kat situ korang dapat lebih daripada yang korang ada ilmu, knowledge yang korang, dulu kau sangka 10 tahun ke atas vintage, tapi bila kau sebut dekat depan otai,
ditertawakan, malu kita. Jadi biar orang kata malu bertanya kan sesat jalan. Jadi biar kita banyak bertanya kerana ilmu tu takkan habis sampai ke mati, yakni liang lahat. Jadi belajarlah. Benda yang baik kita ambil, yang buruk kita singkirkan. Okay, lagi satu pandangan Abang Roy tentang sekarang ni. Kebanyakan seller dekat dalam live beat, diorang mesti trademark diorang mesti nak kena ada jual air medik. Mesti nak kena gantung air medik. Tu sampai saya terfikir, saya cakap, adakah ya air medik ni kan by UK kan, company dia, United Kingdom, British Britain. So adakah produksi ataupun syarikat rakaman dia cetak baju vintage air medik ni banyak kalau putih tu apa semua khas supply untuk ke Malaysia je? Itulah. Itu yang jadi persoalan yang sentiasa terngiang-ngiang kat kepala kita. Sebab saya cakap saya dah lama main benda. Saya nampak Iron Maiden tu keluar apa, ini keluar betul. Apa. Tapi sekarang Iron Maiden kopi pun keluar. Iron Maiden tepi highway, Hawaii bawah pokok kelapa pun keluar. Itu yang macam syarikat dia ni rajin betul lah tau. Banyak betul barang dia hantar kat Malaysia. Itu lah cakap. Tapi kat tengok kat apa, carousel ke apa, ada mana? Ada benda keluar ni? Tak ada. Ada sikit je. Satu paling kuat. Dah pernah tengok dah selalu. Kalau dulu banyak masa sebelum adanya kes fake dengan orang kata US Siam dengan Malaysia, banyak orang tak gunakan Facebook buat live atau menjual barang dia. Orang banyak up dekat carousel depan. Itu lah. Maksudnya barang yang bernilai diorang jual kat situ. Masa tu diorang tak terfikir nak buat dekat FB. Dan mungkin ada yang terfikir tapi tak berani. Nak orang kata berdepan dengan kamera, bercakap. Yang soalan-soalan yang ditanya adalah daripada kita punya customer spontan. Kita kena ready dengan ilmu yang kita ada. Dia customer ni dia akan tanya apa saja. Bos, apa beza sekian. Baju ni dengan baju ni. Macam mana tadi saya tanya. Apa bezanya baju sesuatu dengan baju t-shirt? Yang mana lagi mahal? Itu saya cakap tengok daripada design dia, tengok daripada fabric dia, dan keluaran dia tahun bila, condition dia macam mana. Itu mainkan peranan dia kan. Kalau kondisinya orang kata dah sobek-sobek rabak habis kan, print dia pun dah sampai tak nampak print kan, tag jangan katakan import kan, takkan bapak segala tag king of tag pun orang pun tak nak beli sebab tak mencukupi spesifikasi baju. Kalau yang orang kata yang vintage yang orang kata ada carik atau ada lubang sikit kecil pinggul, itu tak masalah. Jadi benda tu orang tahu benda tu dah lama vintage. Setuju Abang? Kan? Daripada yang rabak koyak itu dipakai, itu kan orang tengok pun dah macam orang gila kan. Ni kata nama tu okey bandar tapi tak cukup pakaian ni, tak cukup kainnya. Jadi itulah sahabat, kalau main vintage kita kena banyak, macam saya lebih banyak nak mengedukasikan anda semua untuk buat penerangan apa itu bandel. Dan bandel ada kategori dia. Vintage tu apa? Vintage adalah barangan yang 15 tahun ke atas. Daripada copyright dia ada kat tulis. Contoh copyright ni tahun berapa? 2020. Copyright tahun 2005 dah 15 tahun usianya. Jadi dah boleh digelarkan vintage. Kalau masuk tahun 21 tahun depan 2006 pula boleh digelarkan vintage. Sebab dia dah cukup 15 tahun. Itu yang saya belajar dan otak lain pun banyak cakap begitu. Berbanding yang kata 10 tahun ke atas dah vintage, itu salah. Jangan orang kata jadi orang Yahudi yang dulu Al-Quran dan dicetak elok-elok oleh Allah SWT, bukan Allah SWT,
dan ditulis oleh sahabat elok-elok dan Rasulullah apa semua. Jadi terjatuhnya ke tangan yang tak bertanggungjawab ni, yang halal diharamkan. Betul. Itu yang haram tu dihalalkan. Jadi tu hati-hati. Yahudi, kafir, orang kafir kita selalu akan menyesatkan kita, tapi dengan cara dia orang halus. Jadi macam kita berniaga pun, satu jujur, dua orang kata kita berniaga ibadah dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah bagi kaya tu bonus, kalau Allah tak bagi kaya tu, kau kena usaha lagi. Orang kata aku punya ni apa aku dah berniaga lama ni kan, tapi aku tak masuk pun. Kita tak masuk macam mana tu kira kan. Strategik marketing penting tak? Penting tak? Penting. Bos Roy pun cakap strategik marketing tu pun penting. So kita yelah nak berniaga apa saja pun kena ada persediaan awal, yakni ilmu, knowledge. Banyak bertanya pada orang lama, macam mana nak buat. Jangan malu, orang tak akan terikut ilmu jika awak tanya baik-baik, tetapi hati dia baik-baik, InsyaAllah. Jadi benda-benda ni lah macam tadi saya cakap, barang US Yam fake, hati-hati. Sekarang berleluasa. Kalau dibagi kepada kita orang pun sampai, contohlah tak baik kita orang bagi sifu lah, diorang pun sampai nak cakap yang fake tu ori pun takut, nak cakap yang ori ni pun ori pun takut, sebab kopi dia dah 100%. Berbahaya sekarang. Kenapa dalam live tu ni saya sendiri tak tahulah kalau bos kita, bos Abara ini, kita tengok live juga ke, kebanyakan yang jual bajunya mesti conditionnya mesti dead stock. Conditionnya dead stock, punya apa tag Springford ke tag apa ke mesti keras lagi. Alasannya apa? Dia kata orangnya tak pakai. Okey, kau belilah tab, kau nak tab. Abang bagi tu. Itu kau letak dalam almari kaca kau tu. 15 tahun kau nak tengok je ke? Tipulah, mesti kau ada pakai juga kan. Tapi cara penjagaan, cara pemakaian kau kena tahu. Kat situ yang kau akan jaga. Sikit sebanyak mesti ada kredit. Bila dah kotor kita mesti ada basuh sikit. Tapi ni tak ada. Ini keluaran putih-putih betul. Macam tisu ni lah. Macam tisu ni putihnya. Jadi tinggal print dia Iron Maiden. Jangan silap ni saya abang West Bandel, dekat Masai, Johor. Ni Bos Roy. Dia dah pergi Jepun dulu apa semua, jumpa Taiko tadi dah lama dah dulu berapa tahun. Kan? Dia kata Syam, kalau kau nak tahu, Thailand dah main dulu vintage daripada kita. Betul. Tapi dan Thailand dia dah ada tahun daripada era 80-an, dia dah ada mall dia sendiri, mall printing. Untuk kopi baju, baju-baju tak kisahlah band ke 3D emblem ke apa semua, sebiji 100% kopi dia one to one tu sama, serupa dengan yang original. Jadi cuma kadang ada bezanya, printing ni pun dia ada kekalahan dia dengan printing yang ori. Okay. Mungkin dia akan jelas dekat atas baju yang cerah, tetapi kalau kena baju yang gelap, contohnya macam warna hitam, mungkin warna merah, kita nak letak warna merah tu naiklah. Kalau letak hitam, nak masuk ke warna purple atau biru, dia tak berapa menyelah. Maksudnya baju tu tak nampak hidup. Itu boleh katakan baju tu kita boleh tahu, oh ni baju ni macam tak yakin, kau meragu kan, fake. Jadi cakap, bila kita cakap era 80-an dulu, Thailand dah ada mall dia sendiri untuk pencetakan baju kopi. Tak percaya, pergi tak jauh, Padang Besar Perlis. Dekat Padang Besar Perlis, Mickey Mouse, Travel Machine.
Timah start well washi. Okey. Kain 50-50. Dengan atasnya ringa, tekak ringa. Lepas tu copyright well washi. Jahitan bawah single. Tag dekat atas screen star. Screen star yang ada bintangnya ada 4 tu. Warna biru tu. Yang sini. Yang bintangnya 1, 2, 3, 4 ni tu yang dia naik gitu. Tapi copyright dia well washing. Saya masa tu fikir nak beli, nak buat apa aku nak pakai. Tapi silapnya sore, patutnya saya beli buat rujukan. Buat rujukan. Saya tak bukan nak jual, saya nak buat rujukan benda ni kan. Supaya macam baru-baru ni anda boleh layari YouTube saya. Okay, anda tengok pasal tag saya ada masukkan pasal tag tu baru part 1 lah. Jadi insyaAllah akan datang kita akan kupas lagi tentang pasal tag yang baru-baru ni heboh. Katanya Adidas ada keluarkan tag harness. Itu salah satu cerita yang terbaru lah kan untuk tahun ni. Lepas tu, dan sekarang ramai juga pemburu baju Akira, banyak lagi. Tapi beli orang kata biar kita jadi lebih bijak bos, biar kita orang kata bodoh tak apa, tapi jangan malu bertanya. Kalau kita malu bertanya, sesat jalan lah. Bila sesat jalan dan meraba, kita salah pegang. Orang kata kalau pegang besi, pegang kayu tak apa, kalau terpegang api, melecur tangan sendiri. Jadi Abang Roy nak cakap apa-apa sebelum kita nak closing? Nasihat untuk anak-anak muda sekarang yang mana nak main perbandaran vintage. Diorang tu terus, dia bukan main bandar ni Bos Roy. Diorang ni yang kita nampak anak muda sekarang ni terus main yang baju-baju kepala terus. Betul? Nasihat Abang Roy macam ni. Apa? Abang Roy bagi tahu je. Dengan hati kelas. Baya-baya yang muda-muda yang baru nak kenal baju tu, hati-hatilah. Yalah, walaupun kita ni tak dapat menghalang perbelanjaan, tapi berhemahlah. Sebabnya kesan pembelian korang ni nanti akan jadi ada kesan kepada seller-seller yang lain. Betul. Sebab benda tu akan sama ada kebaikan lah atau keburukan. Dari feedbacknya nanti banyaklah risiko dia banyak kat situ. Risiko banyak. Jadi berhati-hatilah kepada bayi-bayi muda. Atau seller-seller yang jujurlah kepada buyer yang baru nak apa ni. Janganlah tekan sangat. Janganlah buat cerita benda ni makan makan semua dead stock. 2020 bang. US pun PKP kot. Akan semua Iron Maiden datang Malaysia. Penuh Malaysia dengan Iron Maiden. Tahun 2020 kan. 2019 daripada COVID-19 dulu, daripada 2019 ni tahun 2020 COVID. Musim COVID semua orang kena kuarantin kat rumah kan. Jadi ini baru dapat bebas sikit. Takkanlah masa COVID tu diorang boleh, orang kata pengantaran untuk baju daripada UK tu mesti hantar kat Malaysia saban tahun. Saban tahun kena hantar kat Malaysia. Pasal tu banyak tu belenggut tu. Bos. Dead stock. Itu condition dead stock. Tight jentik meletup. Itu hati-hatilah bos. Sebab anda sayangi duit anda. Memang betul vintage itu adalah pelaburan. Vintage is gold. Betul. Tapi dengan cara yang betul dan baju yang betul, barang yang betul. Orang cakap barangannya yang asli. Bukannya orang kata yang fake. Nanti awak dapat baru pakai sehari 2 basuh, luntur dia punya peri. Udah. Cari balik sellernya hilang. Tukar akaun ni dah tukar nama lain, buat akaun baru. Hati-hatilah bos. Kita tak ada orang kata menjurus kepada sesiapa individu siapa pun tak ada. Tetapi jelas siapa yang makan cili dia rasa pedas lah kan. Siapa yang jual-jual itu fake ni. Jadi
Benda ni kalau kau nak pakai sendiri, kau nak buat rujukan sendiri, itu fake, nak untuk dibandingkan dengan yang ori, tak ada masalah. Tapi kalau untuk dijual, itu bermasalah. Sebabkan bercampur baur. Dan yang kata fake tadi pun, bila dia bercampur dengan ori, orang akan cakap benda tu ori. Betul bos? Betul. Dan kat situ kesian orang kata yang terkena tu nanti. Yang beli tu nanti. Pembeli tu tadi, dia akan beli. Market berapa? Oh, ini Phantom Opera market 7,000 lebih. 7,000 bos. Bukan RM7. 7,000. Awak kerja satu itu gaji berapa bulan je bos? Berapa bulan? Orang yang meniaga pun nak dapatkan pendapatan satu hari 1,000 pun sakit perih. Tapi dengan usaha tawakal, percaya rezeki pada Allah SWT, kita sentiasa berdoa, insya-Allah apa saja yang kita mohon Allah akan kabulkan selagi kita mengikut, selalu berdoa. Kita akan kata mengikut apa suruh anda, dan kita tak melakukan benda-benda yang orang kata yang sangat ekstrim, melanggar undang-undang agama maupun undang-undang Malaysia. Okey. Lagi apa lagi? Bos. Okey, tak ada apa lagi. Okey. Buat